Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada semua pelajar. Okey, baik, kelas pada malam ini cikgu sebenarnya nak buat lagi latihan untuk ujian lisan. Sebab cikgu tengok ada lebih separuh lagi yang belum buat. Jadi cikgu nak bantu lagi separuh tu untuk dapat jawab dengan baik pada hari esok. Okey so kelas pada Sabtu ni cikgu akan buat ujian mendengar pula. Sebab minggu depan hari Khamis kamu akan jawab ujian mendengar kan? Okey. Okey, bagi yang dah jawab tu tak apa. Kamu boleh dengar. Kalau ada apa-apa soalan tentang apa yang kamu dah jawab tadi, boleh tanya cikgu sekarang. Tak ada masalah. Okey, bernampak apa yang cikgu share? Lama kecil pula. Ya, betul. Memang ada tambahan markah. Sebab itu yang membezakan kamu dengan calon yang lain. Sebenarnya, bila kamu bagi sebarang pantun lah, peribahasa lah, itu yang akan menambahkan markah kamu di saat-saat akhir. Kan? So, contohlah, pemeriksa tu dia dah finalize markah kan? Contoh dia bagi kamu 25 per 30. So, tiba-tiba kamu bagi pantun tu pula, ataupun peribahasa dalam sesi yang kedua, dia akan tambah markah kamu. Mungkin tambah 1, mungkin tambah 2. Oh, tak apa, tak apa. Kalau kamu selitkan peribahasa pantun, memang kamu akan dapat markah bonus sebenarnya. Contohlah ada lebih kurang 7 calon dekat sekolah tu kan. Mungkin dalam hanya beberapa kerat saja yang buat pantun atau peribahasa tu, memang itulah yang keistimewaan yang pentas nampak. So kamu akan dapat markah yang lebih. Ya betul, yang penting tak boleh diam. Kalau diam tak ada markah. Kalau kamu bercakap walaupun salah, ada markah. Habis masa. Okey, tak apa. Baik. So, sebelum cikgu buat latihan untuk ujian lisan individu, cikgu nak bagi sedikit rubrik tambahan. Okey, yang pertama. Calon membaca dan menjawab soalan 1 dan soalan 2 sahaja. Soalan 3 dan 4 tidak dijawab. So, markah yang kamu dapat 17 minimum, maksimum 20 markah. Faham? Okey, contohlah kamu dah baca, lepas tu kamu jawab soalan 1, soalan 2, and then soalan 3, 4 tu kamu tak jawab, kamu diam je. So, maksimum kamu boleh dapat 20 markah. Maknanya markah separuh. Nampak tak? Betapa mudahnya ujian bertutur individu ni. Okey. Nampak? So, jangan risaulah siapa yang jawab salah tu, jangan risau. Markah kamu lebih daripada 20. Ya. Baik, yang kedua, calon membaca dan menjawab soalan 1 dan soalan 2. Soalan 3 dan 4 dijawab tetapi salah. Okey, markah maksimum 24. Faham? Soalan 3 dan soalan 4 ni soalan kebat. Dia tanya pendapat kita. Contoh Danish jawab tapi salah. Danish boleh dapat 24 markah paling maksimum. Nampak? Dah lebih daripada separuh dah. Okey, esok. Okey, sidang kalau petang-petang ni, pemeriksa pun dah macam penat. So, bila pemeriksa penat, kamu janganlah buat penat-penat. Kamu kena cergas sikit.
Individu tu paling kurang 3 minit, paling tinggi 5 minit. So pentaksi akan set 5 minit. Baik, yang ketiga, calon tidak boleh membaca dan hanya menjawab soalan 3 dan 4. Contoh, Rashdan. Rashdan dia tak boleh baca. Maknanya pemeriksa pentaksi tu suruh baca, dia tak baca, dia senyap je. Lepas tu dia tak jawab soalan 1, soalan 2 tak jawab. Dia terus jawab soalan 3, soalan 4. So markah maksimum boleh pergi 11 markah. Tapi kes nombor 3 ni jaranglah berlaku. Sebab pentaksir tu tak akan biarkan kamu senyap. Dia mesti akan suruh kamu baca. Melainkan calon tersebut tak pandai baca. Tu je. Cikgu faham memang ada calon yang cikgu jumpa dia tak baca. Kenapa dia tak tahu format? Sebab dia tak pergi sekolah, dia ponting. Lepas tu tiba-tiba hari ni datang hujan. Itu yang tak tahu format tu macam mana. Okey, kalau 2:30 petang. Kalau kamu batch yang pertama, kamu akan habis dalam pukul 3 suku lah lebih kurang. Sebab setiap sidang tu dia ada 8 orang. Okey, calon tidak boleh membaca dan tidak menjawab soalan. Maknanya contoh Haikal, contoh dia masuk, dia senyap je. Lepas tu dia senyum. Dia senyum dekat muka pentaksir. So dapat markah juga, dapat 4. 4 tu markah senyum. Nampak? Memang yang bertutur ni memang dia nak bantu murid. Itulah kelebihan. Ada kata 3, ada kata 4. Memang untuk bantu murid dapat lulus PM. Kalau dulu, kalau bertulis saja, memang kalau tak jawab tu memang kosong lah. So sekarang ni, Kementerian buat soalan ujian lisan ni untuk membantu pelajar lulus. Sebab kita semua sudah maklum, nak dapat sijil SPM, BM kena sejarah dan sejarah kena kredit. Kan? Kena lulus. Senyum nampak gigi. Betul-betul. Baik. Baik, seterusnya. Calon membaca dan menjawab semua soalan tetapi salah. Nampak? Dia baca, dia jawab soalan 1 sampai 4 tapi semua salah. Kan? Maksimum boleh dapat 16 markah. Okey. Calon membaca, nombor 6. Calon membaca tetapi tidak jawab soalan. Maknanya dia baca teks je. Maksimum boleh pergi 8 markah. Kalau 4 markah ni, dia tak baca langsung. Dan tak jawab langsung. Tapi kalau kamu baca petikan dan tak jawab, dapat 8 markah maksimum. Okey, nombor 7. Calon boleh memberi jawapan semula pada soalan yang telah disoal dengan meminta kebenaran daripada pentaksir. Sekiranya masa masih ada, akur peluang kepada calon dan ditaksir seperti biasa. Okey. Contoh macam ni lah. Alim Hasif. Dia jawab soalan 1, soalan 2, tiba-tiba soalan 3 tu dia dah blur. Tak tahu nak jawab apa. Dia boleh minta dekat pentaksir tu untuk tanya soalan yang keempat. So, dia jawab soalan 4 dan ada masa lagi ni, lebih kurang 1 minit. So, dia boleh request dekat pentaksir untuk jawab soalan yang ke-3. Faham? So, jangan risau kalau kamu tak boleh jawab soalan 3, kamu dah blur. Teruskan soalan keempat. Kemudian ada masa lagi, boleh request untuk jawab soalan yang sebelum tu. Faham?
Baik, yang ke-8. Calon kumpulan boleh dapat cemerlang walaupun masa tidak mencukupi masa minimum 12 minit. Rujuk kepada calon tertentu bukan kumpulan. Contohnya 10 hingga 9 minit. Okey, contohlah. Okey, untuk kumpulan ni, kamu kena jawab 13 hingga 15 minit kan. Tapi tapi tiba-tiba pentaksi tamatkan masa kamu 12 minit. So jangan risau. Kamu semua still boleh dapat markah yang cemerlang. Markah cemerlang tu berapa? 25 hingga 30 markah. Jangan risau. Mungkin ada setengah pentaksi tu dia tamat kat awal sebab semua dah jawab dengan baik. Itu je. Kalau pentaksi dia tamatkan 15 minit tu maknanya dia nak bantu calon. Sebab tengok macam kamu ni jawab pun lebih kurang je kan. So dia akan drag masa nak bagi kamu peluang untuk bercakap. Okay. So jangan risau kalau ada pentaksi yang tamatkan awal tu. Maknanya kamu dapat markah yang bagus lah. Okay. Baik. So dasarkan rubrik tambahan yang cikgu bagi ni, kamu dah dapat tahu dah berapa markah kamu. Betul? So cikgu yakin dekat dalam kelas ni paling kurang pun kamu boleh dapat 24/40 untuk individu. Untuk kumpulan paling minimum pun kamu dah boleh dapat 17/30. So jangan risau. Nombor 1. Memang ujian lisan ni lubuk markah sebenarnya. Okay. So jangan stres. Jangan stres. Kalau kamu ni stres sangat, kamu tekanan, kamu memang tak boleh berfikir. Kan? Tak boleh fikir. Walaupun soalan senang pun kamu tak boleh fikir sebab kamu stres. So esok kamu jangan stres. Kamu jangan takut yang kamu ni tak baca, tak tahu isu semasa. Jangan. Jawab je. Okay Kumpulan. Kumpulan tu kamu dah buat tak latihan dengan kamu punya partner? Okey, tak apa. Kumpulan saya akan bagi tahu lepas ni. Dalam video yang lepas pun cikgu dah tunjuk lah kumpulan. Macam mana. Minggu lepas pun cikgu tunjuk kan. Boleh tengok balik video dalam Google Classroom. Esok baru berlatih. Okey jelas? Ada soalan? Kalau tak ada, kita nak saya akan teruskan. Hidayah dah jawab ke belum? Belum, Hidayah? Oh, belum. Kalau 2,5 hingga 3 suku tu campur. Ya betul. Campur sekali. Oh, hari Khamis banyak masa lagi. Cikgu faham kamu memang tertekan lah, cikgu faham. Minggu ni dah BM. Minggu depan bahasa Inggeris pula. Khamis listening test. Minggu ketiga pula kamu dah SPM. Cikgu faham tekanan kamu macam mana. Sebab zaman cikgu memang tak ada. Ujian lisan ni memang tak ada. Semata-mata ujian bertulis je. Memang tak ada tekanan sangat sebab kami dulu banyak drag. Contoh BM hari Isnin. Tiba-tiba sejarah hari Khamis. Banyak apa tu? Apa kita bagi drag? Jarak. Banyak jarak antara subjek ke subjek. Sebab kami dulu SPM bulan 11, bulan 12. 11.5 SPM. So batch kamu ni 3 minggu kan SPM.
Ya, cikgu tahun SPM 2012. Tapi kalau kamu demam ke apa, jangan risau. Kamu boleh jawab hari Khamis ni. Tapi kena bagi tahu lah. Bagi tahu cikgu guru kelas kamu demam. Dan kamu kena bawa surat MC tu. Bawa surat MC. Okay, Cuma datang masa exam boleh ke lepas tu balik? Tak boleh, tak boleh. Dia kira ponteng tu. Ada setengah student, dia sesi petang kan? Contoh 2:30 kan? Pukul 2. So ada yang datang petang, dia ponteng pagi, tak tahu cikgu macam mana. Better kamu datang lah sebab nanti bila kamu datang sekolah pagi tu, guru kelas dengan AC Supervision sekolah dia akan ambil keadaan kamu. So dia akan take note, dia akan tulis dekat dia punya senarai penggiliran tu kamu hadir untuk ujian lisan. So AC Supervision sekolah dia tak akan call kamu lah. Kalau kamu pagi dah ponteng, petang kamu datang, memang dia akan call kamu lah. Okay, so minggu lepas kita dah jawab untuk digital perdagangan di Malaysia kan. So hari ini kita sambung. Ya, IC kena bawa IC Wajib bawa IC. Sebab pentaksir memang akan ambil IC, dia akan check. Dia akan check Kalau tak bawa IC tak boleh jawab. Tapi kalau kamu terlupa, kamu kena minta slip. Slip apa ni, IC sementara daripada sekolah. Oh, dia tak check Tapi sebenarnya kalau ikut protokol memang kena check. Risau ada yang menyamar kan, ada yang kembar dia menyamar jadi abang dia lah apa kan. Lagi-lagi ada yang jawab ujian tu dia pakai mask, memang tak cam. Okey. Isukan semakin popular. Okey, siapa nak baca teks ini? Ada tak yang sudi baca? Cikgu bagi peluang siapa yang belum jawab lagi ujian lisan ni. Saya nak baca boleh ke? Okey, bagus boleh baca. Isukan telah menggegarkan dunia. Hadiah kejohanan antarabangsa yang mencecah sehingga berjuta-juta ringgit walaupun masyarakat kurang mengenali arena isukan. Dalam masa beberapa tahun ini, Malaysia memperlihatkan perkembangan isukan yang pesat. Walaupun acara isukan yang besar selalu menarik perhatian, tetapi acara-acara kecil seperti Weekend Cup dan Clash of States dianjurkan untuk membantu memperkembangkan telah menggegarkan dunia hadiah Teruskan. dalam negara. Pemain baharu dapat menyertai acara-acara ini setiap minggu. Kelab isukan ditumbuhkan di universiti-universiti tempatan untuk memajukan lagi sukan berkenaan. Suatu hari nanti kita akan berasa bangga dengan pasukan isukan kita sendiri. Okey, baik. Okey, kali ni cikgu tak nak dah bagi peluang kamu jawab dekat Padlet sebab ni ujian lisan. Cikgu nak kamu jawab dalam bentuk yalah pertuturan. Boleh? Okey, soalan 1 ni dia salah Kenapa salah? Sebab soalan dia tak dalam teks. So cikgu ubah Okey, siapa nak jawab? Nombor 1. Cikgu nak tengok dulu siapa nak jawab soalan 1. Ada tak? Kalau ada buka mic. Senang je. Soalan 1 senang je. Dah jawapan dalam teks. Nah, cikgu. Okey, baik. Soalan pertama. Apakah tujuan kelab isukan ditubuhkan di universiti tempatan?
Permainan isukan ditumbuhkan di universiti tempatan untuk memajukan lagi sukan berkenaan. Ya, bagus. So kalau kamu jawab macam tu, maka penuhlah. Okey. So kalau kamu tak dengar, kamu boleh minta pentaksir tu ulang lagi kali kedua. Tidak masalah. Baik. Soalan kedua, siapa nak jawab? Ada tak? Ya, kena ambil kepala ayat. Bukan bagi jawapan, kena ambil kepala ayat. Ada tak? Jangan malu-malu ni. Ni ujian lisan ni. Kalau kamu tak berlatih sekarang, macam mana? Ada tak? Senang-senang je. Tak ada kena potong markah pun. Dia nak pentaksir nak tengok kamu jawab je. Mawadah, okey mawadah. Okey, cikgu tanya soalan kedua Okey. Senaraikan acara kecil yang dipertandingkan dalam acara e-sukan. Okey. Boleh mudah, cikgu ulang balik. Senaraikan acara-acara kecil yang dipertandingkan dalam acara e-sukan. Jawapan dalam teks saja. Boleh mudah. Tadi mudah angkat tangan. Zina, cikgu. Okey. Acara-acara kecil. Soalan tadi apa, cikgu? Acara-acara kecil yang dipertandingkan ialah Acara-acara kecil yang diadakan ialah seperti Weekend Cup dan Clash of States dianjurkan untuk membantu perkembangan isukan dalam negara. ya, bagus. Macam tu je. Ingat. Soalan 1, soalan 2 jawapan dalam teks. Okey. Baik, nombor 3, nombor 4 ni soalan kebat Okey, siapa nak jawab ni selain Razi? Setakat ni sepanjang setahun cikgu kelas ni, suara Razi cikgu banyak kena dengar. Razi, Hidayah, Mawadah. Siapa lagi cikgu tak ingat. Yang tu lah yang biasa dengar. Ada tak yang nak jawab soalan 3, 4 ni? Kartik nak Kartik? Jangan malu-malu sebab tak nampak muka pun. Betul. Okey, ada tak yang nak jawab? Okey, tak apa cikgu beri soalan dulu Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan isukan di negara kita? Maknanya apa punca-punca yang menyebabkan isukan ni semakin popular dekat Malaysia ni? Ni dia soalan ketiga ni. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Nak jawab senang saja. Faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan isukan di negara kita ialah tu saja. Ada dua cara nak jawab. Kamu bagi satu isi, huraikan, ataupun bagi sekurang-kurangnya 2 isi. Tak apa, tak apa. Okey, ada tak yang nak jawab? Faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan permainan e-sukan di negara kita. Ke cikgu nak bagi nama ni? Hidayah nak jawab tak Hidayah? Huzai senyap je. Aktif sikit sebab banyak lagi tab ni yang kita nak buat ni.
Huzai ada Huzai? Wah, bagi ni boleh jawab Huzai? Buka mic. Sebab esok kita jawab kita tak tulis, kita cakap. Kita bercakap. Boleh Huzai? Okey, Huzai buka mic. Tak apa. Boleh jawab lagi. Ni soalan 3. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan isukan di negara kita? Itu saja. Oh, tak apa Kamal. Tak apa, cuba Nabil, boleh. Okey. Lama tunggu ni. Tak apa, jawab siapa pun tak apa, asalkan kamu jawab. Okey, Alif jawab. Pada pendapat saya, antara faktor yang menyumbang kepada perkembangan permainan e-sport ialah perubahan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Hal ini dikatakan dengan kerana sukan e-sport. Bukan sukan e-sport, e-sukan. E-sport tu makna e-sukan. Mampu memberikan pendapatan yang tinggi, ya betul. Oh, tulis je. Akil Nazim. Faktor-faktor menyumbang kepada isukan adalah ramai remaja sekarang terlihat lebih suka menggunakan gadget dan secara tak langsung mereka terdedah dengan permainan isukan. Seterusnya, permainan isukan yang unik seperti permainan video askar telah menarik minat anak muda. Okey, kamu Yuran bagi contoh dia kurang sesuai. Permainan video askar. Oh, faham. Call of Duty dengan PUBG kan? Okey, boleh. Okey, tak apalah. Okey, yang keempat Yang keempat, cikgu nak dengar suara ni. Yang keempat. Jika anda dipilih mengetuai pasukan e-sukan sekolah anda, apakah langkah-langkah yang anda akan lakukan untuk memastikan kejayaan pasukan anda? Okey, kalau kamu jadi wakil sekolah dalam acara tertentu, contohnya macam PUBG Mobile ke, Clash of Clans ke, Mobile Legend ke. So, apa yang kamu nak buat untuk memastikan kamu dapat mengharumkan nama sekolah ataupun kamu dapat johan dalam acara yang dipertandingkan? Okey, siapa nak jawab? Yang malu semua ni. Okey, boleh Nabil. Jika saya dipilih sebagai untuk mengetuai pasukan e-sport, jika saya dipilih untuk mengetuai pasukan e-sukan sekolah, antara langkah-langkah yang saya ambil ialah memastikan komunikasi antara ahli kumpulan baik. Selain itu, saya akan memastikan strategi yang dirancang dengan teratur. Okey, baik. Bagus. Sebab kalau kita nak main isukan ni, kita kena ada strategi. Kita kena merancang. Kan? Sebab e-sport ni lebih kepada taktikal. Cikgu pun ada main juga dulu. Lepas tu komunikasi antara pasukan tu sangat penting kan. Contoh kalau kita main PUBG kita kena ada komunikasi dengan kita punya ahli kumpulan tu untuk menang.
Okey, mawadah. Okey, nombor 3 ni tak ada. Soalan 3, 4 memang kita kena fikir sendiri. Pendapat kita. Okey, kadang-kadang ada setengah teks, dia ada tau jawapan nombor 3, nombor 4 ni. Ada setengah teks tapi jarang lah. Kan? So, soalan 3, 4 ni kena fikir sendiri. Okey, bagus. Terima kasih Nabil, Razi. Kena buka mic. Okey, soalan seterusnya. Okey, cikgu nak bantu yang individu ni. Yang kumpulan tak apa. Ni paling senang lah. Okey, siapa nak baca teks ni? Saya cikgu. Okey, bagus Anis Syami. Terbaik. Okey, boleh baca? Perpaduan istilah yang biasa kita cakap dan dengar. Isu ini menjadi bahasan perbualan harian masyarakat dan ucapan dalam kalangan pemimpin politik. Perpaduan penting dalam pembinaan sebuah negara bangsa. Pembinaan negara bangsa memerlukan kesatuan dan kesepaduan rakyat. Apatah lagi dalam konteks keunikan Malaysia yang mempunyai rakyat berbilang bangsa, agama dan budaya. Di sinilah pentingnya gagasan perpaduan dalam kepelbagaian. Gagasan perpaduan rakyat membabitkan sejarah panjang dan berliku. Kedudukan geografi yang strategik menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan dalam kalangan masyarakat serantau dan global. Hakikatnya, pembangunan negara kini tercipta hasil kukuhnya kesepaduan dan integrasi dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, bagus Anis Syami. Okey. Anis Syami, hold kejap. Cikgu nak kamu jawab soalan pertama saja. Boleh Okey cikgu. Okey, senang saja. Apakah tak ada kat sini tak ada kat sini. Cikgu. Apakah yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan dalam kalangan masyarakat serantau dan global? Cikgu ulang. Apakah yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan dalam kalangan masyarakat serantau dan global? Okey cikgu. Kedudukan geografi yang strategik menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan dalam kalangan masyarakat serantau dan global. Ya, bagus Tahniah. Itu jawapan yang cikgu nak dengar. Yang penting ni kalau kamu nak dapat trik jawapan tu dengan cepat, waktu kamu buat pembacaan tu kamu kan sekadar baca tapi kamu kena faham. Bila kamu baca faham, kamu boleh kuasai teks. So bila pentas tanya, kamu boleh jawab direct. Okey. Lagi satu tips, biasanya soalan 1 jawapan dekat sini. Soalan 2 biasa jawapan dekat hujung. Memang biasanya macam tu lah. Berdasarkan pengalaman cikgu. Soalan 1 jawapan dekat teks yang terawal. Soalan kedua teks yang hujung sekali. Okey. Tak semua teks macam tu, ada setengah teks. Sebab ada banyak makanan sedap. Okey, baik. Soalan kedua, ada tak siapa nak jawab soalan kedua? Senang je. Ada tak yang nak request? Jawab. Ada. Soalan senang je. Ada. Okey, cikgu baca dulu soalan Mengapakah Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat unik? Itu saja. Jawapan ada dalam teks. Mengapakah Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat unik? Apa soalan tu cikgu? Mengapakah Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat unik? Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mempunyai rakyat berbela bangsa, agama dan budaya. Ya, bagus. Itu yang menyebabkan Malaysia unik. Bila kita ada banyak bangsa, agama, budaya, ini bermakna kita ada pelbagai perayaan.
Lepas tu kita ada pelbagai makanan tradisional. Apa lagi? Kita ada pelbagai jenis pakaian tradisional. So, itulah yang menjadikan Malaysia unik. Kita akan meriah. Dan keunikan yang ada ni, kita akan meraihkan perbezaan antara kaum. Okey. Kita akan meraihkan pandangan daripada setiap kaum. Bagus. Terima kasih Razi dan juga Anik Syahmi. Okey, soalan ketiga. Soalan kebat. Okey, cikgu baca dulu soalan di bawah ni. Pada pendapat anda, apakah kepentingan kita menjaga keharmonian hidup bersama dalam masyarakat majmuk? Cikgu ulang, apakah kepentingan kita menjaga keharmonian kaum hidup bersama dalam masyarakat majmuk? Okey, masyarakat majmuk ni maknanya masyarakat yang berbilang kaum. Apa pentingnya kita menjaga perpaduan antara kaum? Itu saja. Dalam bahasa yang mudah lah. Ada tak nak jawab? Banyak lagi yang cikgu tak mendengar. Rabiatul Aisyah. Akilah Hanis. Ya ada. Ada nak jawab? Cuba. Saya. Okey, bagus. Nama siapa? Hidayah. Ya, ada. Okey, Dayah. Okey, boleh. Kepentingan kita menjaga keharmonian hidup bersama dalam masyarakat majmuk adalah masyarakat yang harmoni dapat dilahirkan jika kaum-kaum di Malaysia dapat menerima antara satu sama lain. Okey, bagus. Okey, maknanya apa kebaikan? Kepentingan tu makna kebaikan lah. Kalau kebaikannya kita akan dapat hidup aman damai. Kan? Kita dapat menghormati antara satu sama lain. Itulah di kepentingan. Kita dapat meraihkan perbezaan pendapat. Ataupun yang lebih senang lah dari aspek ekonomi. Ekonomi kita akan stabil. Politik kita juga akan stabil. Kita tidak akan berpecah belah. Tidak akan berlaku persengketaan atau peperangan. Itulah kepentingan kita jaga hubungan antara kaum. Okey, nombor 4. Kita ni Dayah, bagus. Okey, nombor 4. Dia bagi situasi. Jika anda diberi peluang menjadi ketua kejiranan di sebuah kawasan penempatan, apakah usaha anda untuk meningkatkan perpaduan dalam kalangan penduduk berbilang kaum di kejiranan itu? Okey, maknanya andaikan kamu ni jadi ketua kampung atau wakil penduduk. So, apa usaha yang kamu kena buat untuk meningkatkan perpaduan kaum di kawasan perumahan? So, apakah pendapat kamu? Okay, ada nak jawab tak? Daniel Ali, Akmal Nabila, Nur Safia, Haris Ikhwan, Afiq Asri. Huzai tadi, Huzai kata nak jawab tadi. Atif Irfan, Syamimi, Ain Solehah, Alif Kuzaimi. Cikgu nak cuba. Okey, nama? Rabiatul. Okey, bagus lah. Okey, boleh jawab? Sebagai ketua kejiranan di sebuah kawasan penempatan, usaha yang saya akan lakukan ialah mewujudkan satu pusat komuniti di setiap kawasan perumahan. Sebagai contoh, balai raya dan dewan serbaguna yang boleh digunakan untuk aktiviti kemasyarakatan seperti bergotong royong dan sebagainya. Okey, itu saja. Okey, baik. Itu pun sudah memadai dah. Jelas, dia ada ayat topik, dia ada ayat huraian, dia ada ayat contoh. Okey, tanya ada betul. Baru cikgu tahu kamu berbakat sebenarnya. Okey, nampak? Itu contoh jawapan yang matang. Sebab dia macam ni lah. Contohlah kalau ada satu kawasan perumahan yang baru dibina kan. Memang dia tak ada lagi rukun tetangga. So,
Wakil penduduk lah yang kena main peranan untuk membina, untuk membentuk ketua kejiranan. Lepas itu kita boleh buat apa ni, aktiviti dekat dewan, dekat satu kawasan untuk kita nak jaga keharmonian di sebuah kawasan perumahan tu. Okey. Bagus. Tahniah Rabiatul. Okey, baik. Sekarang soalan yang ketiga. Soalan yang paling jackpot sekali, yang paling senang, amalan membaca. Amalan baca ni dia dah keluar dah tahun lepas. Tahun ni dia tak keluar lagi lah setakat ni. Membaca amalan mulia. Okey, siapa nak baca teks? Saya. Okey, bagus. Ni Hidayah ke? Bukan. Mawadah. Oh, Mawadah, okey. Bangsa yang bertamadun ialah bangsa yang mengamalkan budaya membaca yang sebati dalam kehidupan mereka. Pembudayaan tabiat membaca dalam kehidupan seseorang bagi melahirkan masyarakat yang berilmu dan bermaklumat bukan tugas yang mudah. Ibu bapa merupakan insan yang memainkan peranan penting untuk memupuk tabiat suka membaca. Terdapat banyak kelebihan yang diperoleh jika amalan membaca diterapkan dalam kehidupan harian. Melalui amalan tersebut, masyarakat akan kaya dengan maklumat baharu terutama pernah diketahui oleh mereka dan dapat mendidik intelektual, rohani, emosi dan membina keyakinan diri. Selain itu, melalui pembacaan juga dapat memperkukuh kemahiran berkomunikasi seseorang untuk menyampaikan idea masing-masing kepada orang lain serta meningkatkan taraf pendidikan dan kualiti hidup sesebuah masyarakat. Okey, terima kasih Mawadah. Okey, hold kejap. Soalan pertama saja. Senang saja. Apakah yang dimaksudkan dengan bangsa yang bertamadun? Okey, dengar Mawadah. Apakah maksud bangsa yang bertamadun? Bangsa yang bertamadun ialah bangsa yang mengamalkan budaya membaca yang sebati dalam kehidupan mereka. Okey, bagus. Itu saja. Okey, Kalau kamu baca teks tu dia ada soal ayat tentang definisi, memang akan tanyalah untuk soalan pertama, kebiasaannya lah. Okey, baik. Terima kasih Mawadah. Okey, soalan kedua. Saya nak cikgu. Okey, siapa ni? Ya, siapa yang cakap tadi? Tak dengar. Hidayah. Hidayah. Ya. Okey. Apakah kelebihan yang akan diperoleh jika kita rajin membaca? Kelebihan yang akan diperoleh jika kita rajin membaca ialah masyarakat akan kaya dengan maklumat baharu, terutamanya tentang perkara yang tidak pernah diketahui oleh mereka dan dapat mendidik intelektual, rohani, emosi dan membina keyakinan diri. Okey, bagus. Tahniah Hidayah. Nampak? Soalan kedua dia ambil daripada teks. Soalan satu tadi yang mau dia jawab ni yang ni Okey. Alamak. Okey, terima kasih Mawadah dan Hidayah. Okey, soalan yang ketiga. Soalan kebat Okey, cikgu baca dulu soalan. Lepas ni siapa yang nak baca, nak jawab boleh respon Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah masyarakat kurang berminat untuk membaca? Oh, senangnya soalan. Siapa nak jawab? Yema. Apa ni Yema? Yema. Hani Humaira. Amirul Adli. Marisa Adriana. Muhammad Haziq. Nur El Ain Nauza. Akil Nazim. Danish Haiman. Amar Hadi Luqman. Ramai ya. Rafael. Kamal ada Kamal. Kamal nak jawab ke? Boleh Kamal?
Krik. Tok. Okey, Rafael boleh, Rafael? Senang je, Rafael. Soalan paling senang. Cikgu, Boleh. Cikgu ulang balik. soalan. Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah masyarakat kurang berminat untuk membaca? Macam mana Kamu baca balik. Masyarakat kurang berminat untuk membaca kerana masyarakat kurang berminat untuk membaca kerana apa? contoh apa yang cikgu ada kat cikgu nampak cikgu pegang apa ni? Cikgu pegang telefon pintar ni. Ini sebab masyarakat kurang minat untuk baca, nampak? Alamak, tak nampak skrin pula. Nampak. Ah, Kerana masyarakat terpengaruh dengan Ejek. gadget. 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 Thank you. Berarti kamu bagi contoh. Sebagai contoh, apa dia contoh gadget yang kamu tahu? Sebagai contoh, telefon pintar, komputer, Tablet tablet dan sebagainya. Dah dan cukup itu sebagainya. saja. Okay. Itu yang pertama lah. Apa lagi? Yang paling senang malas kan? Nak baca buku memang cikgu pun walaupun dah cikgu malas baca buku juga. Seterusnya masyarakat malas untuk membaca. Dah. Cukuplah 2 isi. Kamu relate dengan diri kamu. Kenapa aku malas membaca? Sebab tu je. Okey, soalan keempat. Cadangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat. Senangnya. Usaha maknanya melibatkan banyak pihak. Boleh huraikan usaha ibu bapa, usaha pihak sekolah, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, NGO tertentu, diri sendiri. Apa yang kita kena buat untuk pupuk minat membaca? Okey. Ada yang nak jawab? Daniel Farhan ada? Daniel Farhan? Jangan malu-malu. Tak nampak muka, dengar suara pun. Dengar suara je. Soalan dia tak tunjuk. Yang ni naskah pentaksir. Pentaksir saja yang dapat skrip macam ni. Dia tak tunjuk. Cikgu, saya nak boleh ke? Boleh. Tak apa. Usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat, ibu bapa boleh bermain peranan untuk mendidik anak-anak mereka membaca daripada kecil lagi. Bab kata pepatah, biarlah menutup buluh dari rebungnya. Okey, itu saja. Kesannya anak-anak mereka akan biasa dengan tabiat membaca dan lebih menggemar membaca daripada bermain gadget. Bagus. Bagi contoh. Sebagai contoh, ibu bapa boleh membelikan buku cerita untuk anak-anak mereka. Seterusnya, ibu bapa juga boleh membawa anak mereka pergi ke perpustakaan untuk baca buku. Okey, bagus. Cikgu. Ya. Kalau guna peribahasa tak kenal maka tak cinta pun boleh juga kan? Boleh. Okay. Sebab bila kita dah ada minat untuk membaca tu, baru kita akan rasa seronok nak baca tu. Tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak cuba satu benda tu, kita tak akan tahu kita minat ataupun tidak. Okey, baik. Soalan yang keempat. Maka individu ni 40. Cikgu yakin paling kurang pun boleh dapat dalam 32/40. Dah banyak dah tu. Okey, maka 32/40 ni, kamu dah jawab 3 betul, 1 salah pun still boleh dapat 32/40. Faham? 3 jawab betul, 1 salah. Nampak? Yang penting jawab semua. Okey, pertanian. Pertanian ni susah sikit ni. Okey, pertanian ni kena mungkin keluar ni esok ni.
Sebab soalan tadi pun banyak pasal pertanian ya. Okey, boleh Okey, siapa nak baca bagi teks pertanian ni? Cikgu, saya nak baca. Okey. Ekonomi negara dapat dijana melalui beberapa sektor dalam mencapai taraf sesebuah negara maju. Sektor pertanian merupakan sektor yang banyak menyumbang kepada ekonomi negara sejak dahulu lagi. Sektor ini mendatangkan banyak kebaikan kepada masyarakat dan negara, iaitu dapat mengurangkan kebergantungan terhadap pengimportan bahan makanan dari negara lain. Selain itu, bidang pertanian juga akan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk sekaligus mengelakkan krisis makanan daripada berlaku. Bagi memastikan bidang pertanian terus berkembang seiring pembangunan negara, pelbagai inisiatif untuk memodernkan sektor pertanian akan diteruskan dengan memperkenalkan pelbagai teknologi dan inovasi yang beri impak yang tinggi. Sektor pertanian akan terus diperkasakan agar kekal menjadi antara penyumbang utama ekonomi negara. Okey, bagus Mardiah Az-Zahra. Okey, kejap hold jap. Soalan 1. Okey, soalan 1 ni cikgu kena cancel yang ni sebab tak ada dalam skrip. Okey, cikgu ambil yang kedua Kejap, cikgu tukar yang lain. Sebab yang gubal soalan ni dia salah format. Okey, paling senang. Apakah sektor yang banyak menyumbang kepada negara sejak dahulu lagi? Sektor yang banyak menyumbang kepada negara sejak dahulu lagi ialah sektor pertanian merupakan sektor betul. yang banyak menyumbang kepada ekonomi negara sejak dahulu lagi. Okey, betul. Okey, tahniah Mardiah Azhara. Cikgu first channel dengan suara Mardiah. Baik, soalan yang kedua. Okey, cikgu pergi peluang pada orang lain pula. Jangan malu-malu Kita dah penghujung percubaan ni. Lepas ni kamu takkan jumpa cikgu dah. Okey. Apakah kebaikan sektor pertanian kepada masyarakat dan negara? Kebaikan. Okey. Teruskan apa? Hilang dah. Apakah kebaikan sektor pertanian kepada masyarakat dan negara? Cikgu nak jawab. Okey, siapa ni? Mardiah. Mardiah. Kebaikan Mardiah Zahra. Okey, boleh. antara kebaikan sektor pertanian kepada masyarakat dan negara ialah dapat mengurangkan kebergantungan terhadap importan bahan makanan dari negara lain. Selain itu, bidang pertanian juga akan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk sekaligus mengelakkan krisis makanan daripada berlaku. Okey, tahniah Mardiah Zahra, betul. Baik. Soalan yang ketiga, soalan kebat Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memajukan sektor pertanian di Malaysia? Ingat soalan kata nak pihak kerajaan. Bukan pihak sekolah ke, pihak swasta ke, ibu bapa ke. Okey, kena faham betul-betul soalan pihak kerajaan. Ramai student dia macam excited nak jawab, dia sampai lupa. Dia nak pihak kerajaan. So kalau kamu jawab pihak lain, walaupun jawapan kamu tu betul, usaha-usaha atau langkah-langkah tetap salah sebab bukan peranan pihak kerajaan. Okey, siapa nak jawab? Afar Rafana. Uzai. Tadi Uzai, tak jawab Uzai. Aina Safia ada.
Uzai, oh Uzai. Jawab Uzai. Zai, cepat Zai. Jangan malu-malu Uzai. Uzai jangan malu-malu. Syamimi. Apa tu? Uzai. Boleh jawab Uzai. Apa cikgu? Boleh. Mau jawab apa? Boleh Uzai, boleh Uzai. Apa soalan mana ni? Okey, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memajukan sektor pertanian di Malaysia? Oh, okey, kejap. Bismillah lu. Okey, tak apa jawab lah. Tak ada orang nak gelak-gelak. Ni dah final dah ni. Aduh, teridea apa cikgu? Boleh. Cara macam ni jawab. Cuba baca. Ni, apa yang cikgu highlight, Uzai baca. Okey, langkah-langkah. Baca. Langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memajukan sektor pertanian di Malaysia adalah hantar cikgu. Bila? Apa yang pihak kerajaan kena boleh bagi? Boleh bantu. Bagi pelaburan lah. Contoh ni. Alamak, duit pun tak ada kat cikgu ni. Sudah. Okey, Uzai nampak dekat cikgu punya skrin ni. Sekejap. Nampak cikgu. Okey, contoh ni. So, apa yang kerajaan kena bagi? Alamak. Okey. Kerajaan kena bagi apa dekat petani? Gaji. Bukan gaji. Duit. Okay. Pihak kerajaan haruslah memberikan Allowance. bantuan apa ni? Bantuan gaji. Kecemasan. Bantuan Kewangan. gaji kepada Masyarakat. petani ataupun pekebun kecil. Betul lah tu. Apa lagi? Salah. Kerajaan bagi apa lagi? Memperluaskan Bagi sektor allowance cikgu. Allowance. Selain allowance ada lagi. Kerajaan boleh mengadakan program-program keusahawanan kepada generasi muda untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian. Sebab generasi Betul. kamu ni memang cikgu yakin kamu takkan nampak pun bidang pertanian lepas kamu habis SPM. Yang kamu nampak apa? Foodpanda, GrabFood. Bukan apa, sebab Foodpanda, GrabFood ni memang bagi gaji yang lumayan kan. Ada yang RM4,000, RM5,000 kan. Kamu nak dapat duit tu dengan cepat. Memanglah dapat gaji lumayan, tapi dia tak boleh jadi satu pekerjaan yang seumur hidup. Sebenarnya bila kamu dah tua, adakah kamu mampu lagi nak naik motor, nak rendah hujan, panas-panas. Sebab bila kamu dah tua, nanti kamu tak ada keupayaan. Boleh tu cikgu kalau kuat. Zaman muda ni memanglah boleh. Memang jiwa kamu jiwa rempit kan. Seronok bawa motor kan. Tapi bila kamu dah tua, kamu dah penat. Jadi kamu kena cari satu pekerjaan yang stabil lah. Contoh dalam bidang pertanian. Okay. Memang mula-mula tu macam gaji tak seberapa, tapi lama kelamaan memperluaskan pekerjaan, mempromosikan sektor pertanian negara di luar negara, betul. Okey, bagus. Okey, soalan yang keempat. Okey, yang lain pula. Anda bercadang untuk mengusahakan penanaman sayur-sayuran secara komersial. Apakah keperluan-keperluan yang perlu anda sediakan? Maknanya kamu nak berkebun. Nak mengusahakan satu pertanian. Apa keperluan yang kamu kena buat? Ya, Alif. Ada duit. Kan ada tanah tak ada tanah macam mana nak tanah. Betul. Tapi jangan cakap macam tu. Keperluan-keperluan yang perlu saya sediakan ialah saya perlu mempunyai sebidang tanah untuk mengusahakan penanaman sayur-sayuran. Nampak? Jawapan tu betul, idea tu ada, tapi cara kita nak susun ayat tu. Saya ulang balik.
Keperluan-keperluan yang perlu saya sediakan ialah saya perlu mempunyai sebidang tanah untuk mengusahakan sayur-sayuran secara komersial. Okey, apa lagi selain tu? Bekerja boleh? Seterusnya, saya perlu mempunyai modal yang mencukupi untuk mengusahakan pertanian. Kena ada modal, kena ada duit. Berniaga apa-apa pun kena ada modal. Okey. Pekerja je. Saya juga perlu menggaji beberapa pekerja untuk mengusahakan penanaman sayur-sayuran tersebut. Okey. Jelas Okey, itu untuk pertanian. Ya, yang terakhir sekali lah untuk hari ni. Ya, ini soalan paling senang lah. Tapi ni soalan ni tahun lepas dah keluar dah. Tahun ni tak pasti lagi keluar ke tak. Okey, siapa nak baca? Cuba nak dengar suara lelaki pula. Alif. Uzai cikgu, Uzai. Alif ni orang Uzai Perak. lah cikgu. Saya tadi sudah saya. Kamu lagi. Uzai orang Sabah. Uzai. Orang Sabah, cikgu. Orang Sabah. Orang Sabah kena baca tu. Tak boleh, cikgu. Sudah saya baca tadi. Bagus. Alif ada Alif. Yang cakap tanah, dia tu Alif. Okey Daniel baca boleh? Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, obesiti bermaksud pengumpulan lemak badan berlebihan yang menjejaskan kesihatan. Isu obesiti dalam kalangan remaja Malaysia bukanlah lagi isu sejagat yang baharu, malah dianggap sebagai penyakit kerana kegemukan boleh mengganggu dan mencederakan organ badan dan seterusnya menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Kebanyakan daripada masalah obesiti berpunca daripada pengambilan makanan yang tidak seimbang dan kekerapan mengambil makanan segera atau makanan yang diproses. Pakar pemakanan secara umumnya menjelaskan obesiti juga disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pengambilan makanan dengan penggunaan tenaga. Revolusi industri makanan di negara kita turut menyumbang kepada peningkatan masalah kegendutan dalam kalangan remaja di Malaysia. Okey, bagus Daniel. Okey, hold kejap. Soalan pertama saja yang senang. Okey, yang satu ni cikgu cancel sebab tak ada kat sini. Ni paling senang lah, Daniel. Apakah yang dimaksudkan dengan obesiti? Obesiti bermaksud pengumpulan lemak badan berlebihan yang menjejaskan kesihatan. Okey, bagus. Daniel. Okey, soalan kedua. Jawapan dalam teks juga. Apakah punca-punca yang menyebabkan remaja di Malaysia mengalami masalah obesiti? Siapa nak jawab? Okey, Akil. Bagus, Akil. Buka mic, Akil. Yang menyebabkan remaja di Malaysia mengalami masalah obesiti adalah daripada pengambilan makanan yang tidak seimbang dan kekerapan mengambil makanan segera atau makanan yang diproses. Okey, bagus. Akil Pening Akil? Akil Nazim Pening ke? Dekat mana? Sekolah mana? Oh, Pening Free School. Cikgu ada kawan kat situ. Alamak, cikgu apa lupa. Dia coach bola sepak. Kat Pening Free School. Cikgu baru. Siapa nama kita ingat? Nama cikgu pun lupa. Yang badan besar-besar sikit tu. Bukan Azhar. Aduh, takkan nak Google aku nama cikgu ni. Cikgu pun baru kenal dia. Dia pakai spek. Coach bola.
Ya. Ashraf. Cikgu Ashraf. Tak ingat? Ada kenal Cikgu Ashraf? Memang dia handle. Bukan Tapi Peninsular School memang power lah bola. Tak boleh challenge lah. Sekolah dalam pulau tak boleh challenge lah Peninsular School. Okey. Soalan ketiga. Pada pendapat anda, mengapakah remaja lebih gemar mengambil makanan segera dalam hidangan seharian mereka? Kenapa orang muda ni suka dengan makanan segera? Makanan segera tu bukanlah maknanya mi segera. Banyak. Contohnya KFC, McDonald's, Subway. Itu makanan segera. Fast food namanya. Kentang goreng, nugget. Itu pun makanan segera juga. Segera Melayu. Aina Safia, cuba jawab. Bukan orang Melayu je makanan-makanan segera ni. Semua orang. Ya, Aina Safia. Senang saya jawab. Remaja lebih gemar mengambil makanan segera dalam hidangan seharian mereka kerana cikgu nak jawab dalam bentuk voice. Suara. Come on. Lagi 10 minit je ni. Nak habis lah. Hari ni je berdengar suara ni. Minggu lepas tak ada dah. Lepas ni kita nak buat ujian mendengar. Ada tak? Lagi cepat. Lagi 10 minit cepat. Nur Fatihah Shah. Cikgu, apa soalan dia tadi cikgu? Ni yang ketiga ni. Mengapakah remaja lebih gemar mengambil makanan segera dalam hidangan seharian mereka? Pada pendapat saya, remaja lebih gemar mengambil makanan segera dalam hidangan seharian mereka kerana makanan segera ini lebih sedap daripada makanan biasa. Dan dia senang didapati dan senang dibuat. Nampak? Kamu, kawan-kawan yang lain dengar, kamu dengar macam simple tapi jawapan dia betul. Memang betul, makanan segera ni memang sangat sedap. Sebab itulah kita repeat. Kan? Setiap minggu, setiap bulan, ada yang kita macam teringin. Sebab apa teringin? Sebab sedap. Yang kedua sebab, apa tadi yang kedua tadi? Mudah didapati. Memang mudah didapati. Kamu pergilah kat mana-mana pun tempat, mesti ada McD. McD mesti, maknanya fast food memang sangat mudah didapati. McD, KFC. Mudah. Okey, nombor keempat. Yang terakhir sekali. Andaikan anda mengalami masalah berat badan yang melampau, apakah langkah-langkah yang perlu anda lakukan bagi mengatasi masalah tersebut? Faham tak soalan dia? Kalau kamu ni gemuk, so apa yang kamu kena buat untuk mengurangkan? Bersenam. Cuba jawab dalam bentuk Allah. Kamu tak boleh lah esok bersenang jawab dekat ni. Tak say. Saya. Cuba. Jawab dalam bentuk ayat lengkap. Dia tak boleh bagi point, dia kena bagi dalam bentuk ayat. Langkah-langkah yang perlu anda lakukan bagi mengatasi masalah tersebut ialah dengan membuat senamang 3 kali seminggu dan memotong makanan manis dan berlemak seperti minum air gula dan makan makanan berat seperti McD. Sekejap. Itu langkah-langkah Kejap. Langkah cikgu. Oh, orang Terengganu ke? Betul ke Razi orang Terengganu? Ya cikgu. Oh. Selama ni cikgu ingat Razi ni orang Sabah. Okey, bagus. Tahniah. Cikgu belum tak ingat Razi ni ingatkan orang Sabah. Alif, orang mana Alif?
Alif jawab Alif. Alif ni dia macam ni lah, kita panggil apa, keyboard warrior. Kan? Dekat chat, wow. Bila saya jawab senyap je. Okey Alif, cepat Alif, jangan malu kawan Perak Alif. Apakah langkah-langkah yang perlu anda lakukan bagi mengatasi masalah tersebut? Cepat Alif. Alif orang Ipoh kan Alif? Mengamalkan makanan seimbang. Oh, siapa tu? Alif ke? Saya tu cikgu. Oh, Safia. Dia betul mengamalkan makanan seimbang. Okey Alif, cuba jawab pula Alif. Antara langkah-langkah yang boleh saya lakukan bagi mengatasi masalah tersebut ialah mengurangkan pengambilan makanan segera dan melakukan senaman setiap minggu. Ya, bagus Alif. Tahniah. Dah, jawapan tu dah madai dah. Kenapa hilang ni ya? Oh, dah hilang pula cikgu punya ni. Kamera. Tak apalah. Okey, baik. Jadi, terima kasih kepada Alif, Aina Safia walaupun cakap sekerat. Ya, Maudah mengambil makanan pinggan sihat Malaysia. Wah. Bila Maudah cakap macam ni baru teringat. Kita dah ada sekarang menu apa? Hidangan Rahmah. Ya. RM RM5. Tapi sampai sekarang tak tahu kedai mana yang sediakan menu Rahmah ni. Mamat, Cikgu Mamat. Ada tak? Ada jumpa tak mana kedai yang jumpa menu Rahmah ni? Ada. Dah jumpa dah? Pahang. Pahang ada? Mohkoma. Negeri Teman ada. Kat mana? Teman. Ni negeri ada lah. Negeri Perak ada. Kat mana belah-belah Ipoh kot. Perak dekat stadium ada, stadium India, stadium Ipoh tu. Kedai mamak. Kedai mamak, kedai nasi kukuh tu kan? Dekat stadium, ada pergi tak? Tu ada juga. Pahang ada cikgu. Pahang dekat mana? Sarawak belah mana tu? Pantai Berserah. Pantai Berserah. Berserah. Dekat Kuantan ke? Kuantan? Kuantan. Okey. Tapi kat pantai tu Berserah je lah. Kalau dekat Sarawak ada kot. Oh, Anik Syamil orang Sarawak ah? Betul cikgu. Oh, orang Sarawak mari. Tapi sekarang ni kerajaan tak umumkan lagi lah mana dia senarai-senarai kedai yang menyediakan menu Rahmah ni. Ya, betul. Okey, baik. Jadi bagi yang belum jawab lagi, saya nak ucapkan selamat menjawab ujian lisan bahasa Melayu pada hari esok. Apa yang penting, esok kamu jangan nervous. Relax. Yang penting kamu jawab semua soalan. Ikut individu. Jangan takut salah ke apa, jawab saja. Okey, untuk kumpulan ni masa 10 minit tu kamu kena manfaatkan betul-betul dekat bilik kuarantin tu untuk berbincang dengan kawan-kawan. Kalau kamu ni pandai, ada kelebihan kan, kamu jangan buat untuk diri sendiri. Cuba bantu kawan-kawan. Sebab kita faham ada kawan yang lemah kan, bantu dia. Waktu ujian kumpulan tu kamu kan bantu diri kamu saja, bantu kawan-kawan kamu. Sebab bila kamu bantu kawan-kawan kamu ni, pentaksir akan lihat kamu ni bagus. Okey. So kita jangan ada sikap mementing diri sendiri. Bantu kawan-kawan. Baik. So sekian saja kelas kita pada hari ini. So kita sambung pada hari Sabtu ni, iaitu ujian bertutur. Ujian mendengar. Mendengar cikgu. Okay. Mendengar cikgu. Baik.
Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.